Sebaik sahaja dilantik sebagai Ketua Menteri, Lim Guan Eng dengan angkuh berkata beliau akan memansuhkan Dasar Ekonomi Baru DEB di Pulau Pinang. 4 September 2009 pula, 23 buah rumah keluarga India di Kampung Buah Pala dirobohkan. Hanya linangan air mata yang mampu menyaksikan jentolak membaham dengan rakus tempat berteduh mereka selama ini. Seterusnya, 10 Ogos 2010, Lim Guan Eng melarang 27 peniaga Melayu berniaga di kawasan bangunan Komta, sedangkan sebelum ini, semasa bulan Ramadan, disitulah tempat peniaga-peniaga Melayu mencari rezeki. Sebelum Lim Guan Eng menjadi Ketua Menteri, Ko Sukun dan Lim Chong Yu juga pernah menyandang jawatan tersebut. Adakah Ko Sukun itu Bugis dan Lim Chong Yu itu Jawa? Atau adakah mereka itu Melayu Islam? Sepatutnya soal pelantikan sebagai Ketua Menteri bukanlah terletak kepada bangsa seseorang itu. Ianya adalah pilihan rakyat semata-mata. DEB atau Dasar Ekonomi Baru yang dipraktikkan oleh Barisan Nasional bukanlah sebenar-benarnya dasar kerajaan, tetapi ianya adalah dasar UMNO Barisan Nasional yang mementingkan kemewahan kepada kroni-kroni dan sekutu mereka. Jikalau tidak, manakan Melayu dan Bumiputera masih menjadi golongan termiskin di Malaysia. Ini menunjukkan dasar yang diamalkan UMNO Barisan Nasional tidak memberi apa-apa kesan kepada kemiskinan yang ditanggung oleh kaum Melayu Bumiputera, malahan memberi kemewahan kepada pemimpin-pemimpin mereka sahaja. Kes Kampung Buah Pala sebenarnya bermula setelah Kerajaan Barisan Nasional yang mentadbir pada masa itu menjual kesemua tanah kepada pemaju tanpa belas kasihan kepada penduduk setempat. Sehinggalah Kerajaan Pakatan Rakyat yang prihatin mengambil alih dan menyelesaikan masalah mereka dan memberikan pampasan yang sewajarnya kepada mereka. Ketua Menteri Lim Guan Eng tidak pernah menghalau mana-mana peniaga dari Komta. Hingga sekarang masih ramai peniaga Melayu yang berniaga di kawasan tersebut. Yang berlaku hanyalah penyitaan kedai-kedai yang enggan membayar sewa tapak kepada pihak pengurusan Komta, hingga pihak berkuasa terpaksa mengambil tindakan terhadap mereka. Dalang yang mencetuskan huru-hara di Komta tidak lain tidak bukan ialah Muhammad Ghani yang sebelum ini mengutip wang sewa tapak di kawasan tersebut dan tidak membayar kepada pihak pengurusan Komta. Oleh sebab itulah kita dapat lihat pelbagai dakyah-dakyah jahat yang tidak bertamadun dilakukan oleh kumpulan-kumpulan yang menyokong Ghani ini dalam mempertahankan haknya yang tidak benar. Di Selangor, Teresa Kok mempersoalkan penggunaan tulisan Jawi di papan-papan tanda jalan di kawasan Parlimen Seputih. Manakala di Pulau Pinang, Ketua Menteri telah mengarahkan pemasangan papan tanda jalan dalam berbagai bahasa. Siapa yang sebenarnya membunuh tulisan Jawi? Yang membunuh tulisan Jawi ialah UMNO Barisan Nasional apabila surat khabar utusan zaman dikuburkan dari pencetakan di Malaysia. Parti UMNO sendiri telah menggunakan nama Inggeris untuk nama mereka. Penggunaan papan jalan pelbagai bahasa di Pulau Pinang adalah termasuk dengan tulisan Jawi dan juga bahasa ibunda Islam dari Al-Quran iaitu bahasa Arab. Adakah tindakan Ketua Menteri ini mempersendakan Islam? Apa agenda besar DAP di Malaysia? Maka perlembagaan persekutuan sedia ada perlu diperbaharui semula dengan memansuhkan perkara-perkara berikut. Pertama, memansuhkan perkara 3, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kedua, memansuhkan perkara 38 berkenaan dengan institusi Majlis Raja-Raja. Ketiga, memansuhkan perkara 152 berkaitan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Dan keempat, memansuhkan perkara 153 berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Jika semua tuduhan ini benar, mengapa parti DAP tidak diheret ke mahkamah? Kenapa parti ini tidak diharamkan oleh Badan Pertubuhan Malaysia sekiranya berniat melanggar undang-undang Malaysia? Ternyata sekali, UMNO Barisan Nasional hanya ingin menakut-nakutkan rakyat Malaysia dengan fitnah
dan tuduhan mereka selama ini. Lebih ironik lagi, parti UMNO sendiri pernah diharamkan di Malaysia dan yang tinggal hanyalah parti ciptaan Mahathir. Menjatuhkan saya. Seorang daripada itu ialah Mahathir sendiri. Yang saya ubahkan pemerintahan raya ini. Buat dah ini sangatlah melanggar daripada perlembagaan negeri kita ini. Jadi Melaya sekarang sudah jadi police state. Nak tangkap siapa, tangkap suka hati saja. Jadi yang inilah perbuatan dia itu, perbuatan yang zalim. Kini tibalah masanya untuk kita bangkit menentang orang yang zalim dan telah menjajah negara Malaysia tercinta ini setelah apa yang telah mereka musnahkan dan hancurkan untuk kepentingan mereka sendiri, supaya kesejahteraan anak watan sebenar di bumi ini kembali semula. Doa Nabi SAW kepada pemimpin yang tidak amanah secara umum. Ya Allah, sesiapa yang menguruskan hal ehwal umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan sesiapa yang menguruskan hal ehwal umatku lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Tidak cukup dengan itu sahaja, UMNO yang telah diwujudkan oleh Mahathir telah mengubal undang-undang perlembagaan dan mengikis kuasa institusi raja-raja. Pada zaman Kesultanan Melaka dahulu, terjadinya satu kisah yang menjadi simbolik kepada kekuasaan rakyat dan raja pada masa itu. Dikisahkan satu tragedi berkenaan sepak raga yang berakhir Tun Besar anak Tun Perak dibunuh oleh Raja Muhammad anak Mahmud Shah. Seluruh rakyat yang menyaksikan tragedi kekejaman tersebut tergamam melihat bencana yang menimpa Tun Besar. Sehinggalah tiba masanya untuk pertabalan Raja Muhammad sebagai Sultan, dan pada ketika itulah suara rakyat bangkit dan didengari oleh Sultan Mahmud Shah. Di atas permintaan rakyat, maka kemudiannya Raja Muhammad ditabal sebagai Raja Pahang, memerintah dari Sedili hinggalah ke Terengganu. Begitulah menunjukkan betapa besarnya suara rakyat yang bangkit menolak daripada diperintah oleh bakal pemimpin yang bertindak mengikut nafsu dan zalim. Umat Melayu zaman sekarang telah menjadi Melayu resis yang tidak lagi bertindak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bertepatanlah dengan apa yang dikatakan oleh Saidina Umar Al-Khattab, iaitu kita dahulu adalah sehina-hina manusia, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Andainya selepas ini kita mencari kemuliaan selain dari Islam, nescaya Allah akan menjadikan kita hina kembali. Justru itu, Islam tidaklah mengajar umatnya untuk bersikap perkauman, malah sering bermesyuarah dalam apa jua idea yang bercanggah di antara mereka. Seperti kisah ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk membentangkan idea mereka terhadap Islam. Sekiranya Melayu itu Islamik, maka mereka tidak akan pernah wujud sifat perkauman dalam diri mereka. Tetapi sebaliknya, yang resis itu bukanlah Melayu yang sebenar-benar Islam.